A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada page Haluan Siswa Mesir yang memberikan ruang dan peluang untuk saya berkongsi nasihat dalam rangka untuk sama-sama kita menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, warga internet, warga netizen, yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih memanjangkan umur kita, memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita, menambahkan untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni hanyalah satu persinggahan dan akhirnya kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita tanam di akhirat, di dunia ni akan kita tuai hasilnya di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah ladang akhirat. Jadi pertama sekali saya minta maaf kerana terlewat sikit kerana ada beberapa masalah teknikal. Walau bagaimanapun alhamdulillah Allah masih bagi kita peluang untuk bersama-sama untuk berkongsi sedikit pesanan-pesanan, nasihat untuk semua dan untuk diri saya sendiri juga sebagai persiapan kita untuk menyambut tetamu yang sangat yang beriman dengan Allah, yang meyakini dia akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang meyakini hidup ni hanya sementara. Maka Ramadan yang bakal tiba ini adalah tetamu agung, tetamu yang sangat dinanti-nantikan oleh jiwa-jiwa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengharapkan redha dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya diberi tajuk bulan Ramadan, menuai di bulan Ramadan. Sebagai muqaddimah, saya suka nak mulakan dengan satu ayat daripada surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kalaulah apa yang kau serukan kepada mereka sesuatu yang berfaedah, yang mudah, qariban, qariban, yang dekat, mudah, wasafaran qasidan, dan perjalanan yang tidak susah, yang sederhana, lattaba'uk, pasti kami akan ikut engkau. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tapi perjalanannya jauh dan syuqqah, susah pula. Wasayahlifuna billah, dan mereka dengan nama Allah, lawistata'na la kharajna ma'akum, la kharajna ma'akum. Kalau kami mampu, kami pasti akan pergi bersama dengan kamu, kami keluar dengan kamu. Yuhlikuna anfusahum, dengan sumpah tu Allah binasakan mereka. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, Allah mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Jadi cerita ni berkaitan dengan peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni jauh. Salam kata siapa yang ada bekalan yang cukup, ada kenderaan yang baik boleh ikut. Yang tidak ada kenderaan, tidak ada bekalan, maka tidak boleh bersama. Kerana perang Tabuk ni dekat-dekat Jordan. Daripada Madinah nak pergi ke Jordan, satu perjalanan ataupun satu musafir yang cukup panjang. Perlu pada bekalan dan kenderaan yang baik. Jadi ayat yang kita baca ni berkaitan dengan orang munafik. Cuma saya dah sentuh sini. Pertama kita tengok bagaimana digambarkan
Perjalanan yang diajak oleh Rasulullah SAW adalah perjalanan ba'udat alaihimus syuqqah, mana jauh dan juga susah. Jadi kita tengok orang yang munafik, orang lemah iman, memberi berbagai alasan. Sedangkan pada masa yang sama orang mukmin, ada sekumpulan sahabat yang pergi jumpa dengan Rasulullah. Mereka jumpa, mereka kata, ya Rasulullah, kami ini tidak ada kenderaan yang baik. Kami tidak ada bekalan untuk perjalanan yang cukup untuk perjalanan. Tapi kami nak pergi bersama dengan kamu. Tentulah Rasulullah kata tidak boleh. Perjalanan kita jauh, kita perlukan pada kenderaan, perlu pada bekalan. Lalu mereka balik dengan linangan air mata. Jadi kita tengok bagaimana orang yang tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesusahan dan kepayahan itu tidak menjadi halangan. Tapi bagi orang munafik yang lemah imannya, mereka akan bagi berbagai-bagai alasan. Di sini kita nampak dua golongan. Golongan yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan golongan yang lemah iman ataupun golongan yang munafik yang tidak benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya inilah kehidupan kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan satu perjalanan yang mudah. Bukan safaran qasidan. Bukan perjalanan yang sederhana. Hasil yang mudah dan dekat. Bahkan Rasulullah SAW kata, huffatin nar bisyahwah wa huffatil jannah bimakarih. Diliputi neraka tu dengan syahwah. Benda yang kena. Wa huffatil jannah bimakarih. Diliputi syurga tu dengan benda yang kita tak suka. Perlu pada kesusahan dan kepayahan dan sebagainya. Jadi saya nak simpulkan perangkat awal ni bahawa dalam perjalanan kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah perjalanan yang susah, perjalanan yang panjang dan banyak halangannya. Jika kita tidak ada persiapan, jika kita tidak ada bekalan-bekalan yang cukup, mungkin kita tidak akan sampai. Keimanan ni tidak cukup dengan hanya lahir sebagai seorang, tapi dia perlu pada proses untuk kita membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan yang makin hampir dengan kita ini, tinggal beberapa hari saja lagi, adalah bulan yang dengan pelbagai pakej yang merupakan pakej sebagai bekalan, juga pakej pengampunannya, ganjaran pahala yang banyak, yang sangat dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan salafus salih. Begitu juga kita sepatutnya kita ada rasa rindu kepada Ramadan yang bakal datang. Kerana bagi kita yang meyakini susahnya perjalanan Subhanahu Wa Taala ni, kita perlu pada bekalan-bekalan banyak, bekalan yang akan menyalurkan satu kekuatan pada rohani kita, jiwa kita, sehingga kita sanggup berdepan dengan apa saja ujian yang bakal kita. Sebelum kita pergi pada bekalan-bekalan tu, kita tengok satu hadis berkaitan dengan doa Rasulullah SAW bila dia bertemu bila nampak anak bulan. An Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kana idza ra'al hilal, bila dia nampak hilal, qala, Rasulullah bersabda ataupun berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, perlihatkanlah bulan ini kepada kami dengan kebahagiaan, keimanan dan keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Darimi, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ni hadis hasan sahih. Hasan sahih. Jadi saya cuma nak highlightkan di sini bahawa di sini kita nampak ada iklim rindu dan syahadu pada doa Rasulullah. Ada suasana kerinduan Rasulullah SAW bertemu dengan Ramadan. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menanti bulan Ramadan dengan penuh kerinduan dan pengharapan. Bahkan Al-Hafiz Ibn Rajab menggambarkan sahabat-sahabat ni, mereka 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa dengan penuh pengharapan tu Allah pertemukan mereka dengan Ramadan.
Dan selepas Ramadan pula, 6 bulan lepas tu pula mereka berdoa supaya Allah menerima amal mereka pada bulan Ramadan. Jadi kita boleh bayangkan betapa specialnya, betapa istimewanya bulan Ramadan pada jiwa Rasulullah dan jiwa para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi bagi kita yang mengharapkan syurga yang sama, mencari redha Allah yang sama, kita perlu ada satu perasaan yang sama. Selari dengan perasaan para sahabat. Perasaan Rasulullah SAW bila bertemu dengan Ramadan. Dan kenapa sahabat-sahabat begitu menantikan kedatangan Ramadan? 6 bulan. Sebelum kedatangan Ramadan mereka berdoa minta Allah panjangkan umur, berikan mereka kesempatan bertemu untuk bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Kenapa Ramadan ni adalah fursah zahabiyah. Dia merupakan satu kesempatan emas. Detik waktunya begitu berharga. Bukan kata bulan, bahkan minggunya, harinya, jamnya adalah detik-detik waktu yang cukup berharga. Kata Dr. Qardawi, pedagang dunia, dia kata dia tahu masa bila dagangannya laris. Dia boleh dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Dia boleh mengaup laba keuntungan yang banyak. Begitu juga pedagang akhirat. Kalau pedagang dunia dia tahu kan, kalau kita nak buka sekolah, raya kan, kita tengok orang kan, peniaga-peniaga ni akan bertungkus lumus 2-3 bulan sebelum menyediakan stok dan sebagainya. Kerana mereka tahu ini saat untuk mengaup keuntungan yang mungkin boleh cover separuh tahun. Yang lain tu mungkin biasa saja. Begitu juga untuk pedagang-pedagang akhirat, kata Dr. Qardawi, dia tahu saat bilakah mereka akan dapat mengaup keuntungan yang berlipat kali ganda. Antaranya tentulah bulan Ramadan. Ya Allah janjikan pahala yang berlipat kali ganda, bahkan pengampunannya dibentangkan begitu luas. Siang dan malamnya dibentangkan tawaran pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan wa ihtisaban, menghitung-hitung, mengira-ngira janji, pahala yang Allah janjikan kepada mereka, tawaran yang Allah berikan kepada mereka, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Itu siang hari. Malamnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam pada bulan Ramadan, diampunkan dosa dengan penuh keimanan dan penuh maknanya dengan penuh pengharapan dosanya yang telah lalu. Jadi kita bayangkan bulan Ramadan bagi pedagang akhirat, ini bulan untuk mengaup pahala. Bulan untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Janji juga ganjaran pahalanya begitu banyak, dilipat kali ganda akan beratus kali. Dengan amalan yang sedikit tapi pahala yang begitu banyak. Bahkan sebenarnya dalam Ramadan ini banyak pakej-pakej lain yang selalu diabaikan oleh manusia. Sebab tu kita kena elakkan diri kita sebut sebagai bulan puasa. Ramadan bukan sekadar bulan puasa, tapi ada banyak pakej-pakej yang istimewa untuk kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena ada persiapan yang cukup. Persiapan untuk kita menyambut Ramadan. Jangan nanti kita terlepas. Kalau kita lumba lari ni maknanya bila masuk satu Ramadan kita nak pecut. Bukan masa untuk kita warming up dan sebagainya. Kerana apa? Bulan Ramadan ni tiap detik waktu tu begitu berharga. Kalau bulan Ramadan masuk satu Ramadan baru kita nak buka kitab fiqh, nak tengok balik cara puasa Rasulullah dan sebagainya, apa amalan Rasulullah buat pada bulan Ramadan, kita dah terlepas bas dah. Kita dah rugi masa kita. Sepatutnya sekaranglah masa untuk kita buat persiapan. Bukan sepatutnya bukan sekarang pun, sebelum tu lagi. Kalau sahabat-sahabat 6 bulan dulu. Mereka dah buat persiapan, berdoa untuk bertemu dengan Ramadan. Kerana Ramadan begitu istimewa. Jadi sepatutnya kita kena ada persiapan. Sebab itulah sesuai tajuk hari kita nak bincang hari ini tentang menuai hasil di bulan Ramadan. Jadi menuai hasil. Kalau Ramadan baru kita nak cocok tanam, mana lepas raya lah. Mungkin kita dapat hasil itu pun kalau ada. Dan tak sama. Yang kita dapat pada di luar bulan Ramadan dia tidak sama seperti bulan Ramadan. Sebab tu kita kena ada persiapan.
untuk kita menuai di bulan Ramadan yang bukan sekadar disifatkan sebagai bulan ibadah, bulan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga digambarkan oleh ulama Ramadan sebagai madrasah tarbiyah. Satu pusat latihan untuk membina peribadi mukmin. Sebab itulah dalam kita menghadapi Ramadan, kita kena ada persiapan. Kita kena ada persiapan ilmu kita. Segi ilmu fiqh dan sebagainya tentang berkaitan dengan puasa. Dan kita tahu fadilat-fadilat ataupun kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nanti puasa kita tidak menempati. Kita beribadah untuk Allah, Allah yang sepatutnya menentukan garis panduan. Bukan sesuka hati kita. Alim puasa ni dia tak boleh sekadar diwarisi secara tradisi saja. Dia perlu pada proses duduk, belajar, mempelajari. Supaya kita benar-benar dapat ilmu dia dan puasa kita benar-benar menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kena ada persiapan jasad. Maknanya dari segi kesihatan kita. Nak kena jaga kesihatan. Kalau kita masuk bulan Ramadan kita demam, rugilah. Tapi Allah takdir demam kita ada usaha tu cerita lain. Tapi kalau daripada awal kita usaha, doa pada Allah, minta Allah bagi kita kesihatan. Supaya kita boleh banyakkan ibadah pada bulan Ramadan. Juga dari segi harta kita. Termasuk jasad, benda yang fizikal. Harta kita untuk kita banyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Banyak kita belanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Dan yang utama lagi adalah kesiapan hati kita untuk rasa tamak dengan janji-janji yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati kita sentiasa terfokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa rasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada persiapan. Dan rugilah kita kalau kita bertemu Ramadan dan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita dapat tawaran-tawaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, satu hari Rasulullah SAW naik ke mimbar, kemudian Rasulullah SAW melangkah, Rasulullah SAW sebut amin. Amin, sekali amin. Jadi selepas habis, sahabat-sahabat datang jumpa Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu kata amin, amin tadi? Hadis ni panjang, saya cuma nak ringkaskan. Antara salah satunya, dia kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril berdoa. Kemudian Rasulullah mengaminkan. Antara doanya adalah, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tidak diampunkannya baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata amin. Jadi rugilah kita kalau kita bertemu dengan Ramadan tapi kita tidak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini merupakan satu bulan yang cukup istimewa dengan pelbagai package. Adanya pertamanya adalah package ibadah dan juga untuk dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ramadan disebut sebagai Ribu'ul Ibadah. Dia merupakan musim bunga. Musim ibadah, Ribu'ul Abrar. Musim untuk orang melakukan ketaatan, kebaikan, untuk banyakkan sedekah dan sebagainya. Kerana ganjaran pahalanya begitu banyak. Jadi maknanya Ramadan ni adalah satu package ibadah. Bahkan kita tengok bagaimana Rasulullah sebut pada bulan Ramadan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila tibanya Ramadan, qad ja'akum Ramadan. Bila sampai Ramadan, Rasulullah kata, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Iftaradallahu alaikumus siyamah. Allah wajibkan, fardukan pada kamu dengannya berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupkan pintu-pintu jahim, pintu neraka. Wa tughalu fihi syayatin, dan dirantaikan syaitan-syaitan. Fihi lailah, di dalamnya min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurma khairaha faqad hurim. Siapa yang Allah, maknanya siapa yang tak dapat semua ni, maka dia adalah orang yang rugi. Ramadan satu dia merupakan bulan keberkatan. Kemudian Allah wajibkan kita berpuasa. Kita akan tengok nanti, puasa juga satu ibadah yang cukup istimewa. Bahkan dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dirantaikan syaitan. Sebab tu bulan Ramadan kita rasa jiwa kita menjadi jinak.
Kalau sebelum ni nak pergi surau pun kita rasa susah, nak pergi masjid pun rasa susah, kita tengok bulan Ramadan, jiwa kita ringan untuk pergi ke masjid. Kerana dia merupakan Rabiul Ibadah. Dia merupakan bulan ibadah. Allah lapangkan jiwa kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia juga merupakan bulan pengampunan yang kita sebut tadi. Siang dan malam ada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan puasa, dengan iman dan wahtisaban. Puasa dengan keimanan dan pengharapan kita, Allah bagi kita pengampunan daripada ghufran man taqaddama, Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Dengan qama Ramadan, kita qiyam pada waktu malam bulan Ramadan juga Allah janjikan pengampunan. Jadi maknanya ini dikatakan bulan Ramadan. Dia merupakan satu pakej ibadah. Bahkan kita tengok ada hadis bagaimana Allah lipat gandakan pahala kita berlipat kali ganda. Sampai 700 kali ganda kecuali puasa. Jadi puasa ni dia special. Allah Ta'ala kata hamba aku dia menahan lapar dahaga kerana aku yang berikan dia pahala. Jadi ini kita tengok bagaimana Rasulullah sebut segala amal kebaikan manusia adalah untuknya. Satu kebaikan akan dibalas 10 hingga 700 kali ganda. Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa, kerana ia adalah milikku dan aku pula yang akan membalasnya. Ia berpuasa, dia meninggalkan syahwahnya, makanan dan minuman yang kerana aku. Dan ada 2 kebahagiaan yang diperuntukkan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum bagi Allah daripada aroma minyak misk ataupun kasturi. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini pertama, mana kita nak lihat ibadah Ramadan ni satu package. Banyak ibadah yang boleh kita lakukan dan semuanya diberikan ganjaran pahala yang begitu banyak. Kemudian kita tengok Ramadan juga merupakan package pendidikan. Dia merupakan madrasah. Dia merupakan pusat latihan, training center. Mana kalau orang buta huruf pergi sekolah, dia keluar tu dia celik huruf, dia boleh baca. Kalau orang biasa pergi masuk universiti, dia boleh dapat degree, dapat ijazah, PhD dan sebagainya. Jadi orang mukmin bila masuk bulan Ramadan, bila keluar Ramadan, maka dia jadi berbagai kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Sebab tu Ramadan itu juga disebut sebagai satu package pendidikan atau madrasah. Ustaz Syed Hawa dalam kitabnya Al-Islam pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Ramadan pada hakikatnya adalah umpama sekolah. Umpama satu madrasah. Iaitu dari segi tempat, masa, suasana dan persekitaran didikan yang khusus, lagi istimewa dan tiada bandingnya. Kelebihan dan fadilatnya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nanti kita bayangkan, setkan dalam jiwa kita, Ramadan ni adalah pusat latihan. Dia adalah madrasah untuk melahirkan jiwa-jiwa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh sebut sebagai pusat pendidikan. Didikan utama daripada madrasah Ramadan ni adalah didikan iman. Sebab itu Dr. Muhammad Al-Bahi dalam kitabnya Al-Islam fil Hayatul Muslimin. Islam dalam kehidupan orang Muslim menyebut bahawa Ramadan syahrul iman. Bulan Ramadan ini adalah bulan iman. Kerana semua amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan ini melambangkan amalan yang lahir daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperlihatkan keteguhan iman serta kekuatan hubungannya dengan ajaran Islam. Jadi maknanya Ramadan juga disebut oleh ulama sebagai bulan iman. Kerana dia memupuk keimanan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok nanti bagaimana ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dia ada kaitan dalam pembinaan iman manusia. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok puasa sebagai contoh. Puasa ni bukan sekadar menahan lapar dahaga, tapi dia membina kesempurnaan insan. Ataupun menyempurnakan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diragukan lagi bahawa pahala yang melimpah ini, pahala puasa ini tidak hanya untuk orang yang meninggalkan makan minum saja, tapi diperuntukkan bagi orang yang melakukan puasa dan arti kata yang sebenar.
Jadi maknanya puasa ni bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Bahkan Rasulullah SAW kata, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak perlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi bila kita sebut puasa, dia bukan satu sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Sebab tu kata Dr. Yusuf Qardawi, jangan sampai kita nanti perut kita berpuasa, tapi mata kita, telinga kita, lidah kita melahap dosa. Kita menahan lapar dan dahaga. Kita tidak makan dan tidak minum, tapi mata kita melahap dosa. Memandang benda-benda yang haram. Telinga kita melahap dosa. Lidah kita menuturkan kalimah-kalimah yang tak layak diucapkan. Jadi jangan sampai kita, maknanya hanya kita berpuasa menahan lapar dahaga saja. Bahkan saya suka memetik satu kata-kata daripada Syekh Mustafa Masyhur yang menggambar betapa komprehensifnya pakej puasa. Sebab tu dia kata as-saum laisa mujarrad al-imtina'i min ishba'i syahwatal batin wal farj fatratan minal yawm. Yang dikatakan puasa tu bukan sekadar kita menahan runtunan hawa nafsu kita pun kemaluan kita. Fatratan minal yaum, sebahagian daripada hari. Walakinnahu hayatun kamilatun ma'allah. Tapi yang dikatakan puasa ni adalah satu penghidupan. Hayatun kamilatun ma'allah. Satu penghidupan yang sempurna bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya simulasi. Yang kata mukmin, inilah jiwa dan perasaannya. Kita boleh makan seorang-seorang dalam bilik, tak ada siapa yang tahu. Tapi kita tahu Allah tu maha melihat. Kita tengah sembang-sembang, tiba-tiba terlajak mengumpat. Kita rasa berdebar jiwa kita. Kenapa kita takut rosak pahala puasa kita? Tengah kita berjalan naik motor, tiba-tiba ternampak aurat wanita. Kita rasa macam hilang pahala puasa. Kita rasa berdebar jiwa kita. Inilah jiwa, inilah kehidupan orang mukmin yang sebenar. Sebab tu kata Syekh Mustafa Masyhur, bila sebut puasa, dia bukan sekadar menahan runtunan hawa nafsu, nafsu perut kita, nafsu syahwah kita. Walakinnahu hayatun kamilatun ma'allah. Dia adalah satu penghidupan kamilah ma'allah, yang sempurna bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak tahu kehidupan orang mukmin, bila-bila masa pun tengoklah pada bulan puasa. Sebab tu apa yang kita dapat pada bulan puasa inilah yang kita nak bawa pada bulan-bulan yang seterusnya. Sehingga kita mampu hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia merupakan satu hayatun ma'allah. Bersama dengan Allah bil qalb wal jawarih. Dengan hati dan juga dengan anggota badan kita. Dengan indera kita. Wa muraqabatullah, untuk kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mujahadah, untuk kita sentiasa berjihad, bersungguh-sungguh dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tizamu bi adabil Islam wa akhlaqihi. Kita beriktizam, kita committed dengan adab-adab Islam dan akhlak-akhlaknya. Wa imtina'u min kulli ma naha anhu al-Islam fil aqwal wal af'al. Juga kita menahan daripada diri kita daripada apa saja yang dilarang oleh Islam, sama ada dalam bentuk perkataan dan juga perbuatan kita. Sentiasa kita menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita menjaga syarak. Kita menahan diri kita daripada dosa. Bahkan kita rasa berdebar kalau kita terlibat dengan dosa, walaupun dosa-dosa kecil. Ini disebut sebagai hayatun kamilatun ma'allah. Satu penghidupan yang sempurna bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita berpuasa nanti, dia bukan sekadar menahan lapar dahaga, tapi dia sebenarnya nak menyuburkan rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menumbuhkan kepekaan jiwa kita dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak memupuk sensitiviti hati dan perasaan kita, sehingga kita sentiasa rasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut sebagai takwa. Takwa ni maknanya darjah kepekaan jiwa kita.
dengan apa yang Allah suruh, dengan apa yang Allah larang. Untuk memahami takwa mungkin mudah kalau kita kita tengok dialog Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab kan. Bagaimana satu hari Sayyidina Umar tanya pada Ubay bin Ka'ab apa makna takwa. Jadi Ubay bin Ka'ab tanya balik pada Sayyidina Umar. Pernah tak kamu lalu satu jalan yang penuh duri dan kamu tak pakai kasut? Apa yang kamu buat? Kata Sayyidina Umar, dia singsing jubah dia, dia injakkan kakinya perlahan-lahan takut terkena duri. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, itulah makna takwa. Maknanya sensitiviti hati kita, kepekaan jiwa dan perasaan kita untuk sentiasa berada di daerah yang Allah kasih dan Allah redha pada kita. Rasa takut, rasa cemas kita kalau kita berada di daerah yang Allah murka ataupun tidak redha kepada kita. Ini dikatakan takwa. Sebab tu bila sebut tentang puasa, Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Inilah tujuan utama puasa, untuk membina takwa. Bukan kerana kita nak jimat belanja, bukan kerana kita nak turunkan berat badan kita supaya lebih slim. Kalau ada perkongsian niat dan apa yang kita lakukan, dalam satu diskusi disebut mafhum dia, yang kita dapat adalah apa yang kita kongsikan. Lepas tu ada seorang syekh, saya tak ingat lama dah. Jadi ada orang dalam satu forum, orang tanya dia, ya syekh, dia kata, kenapa kita berpuasa ni, apa kelebihan kita berpuasa? Dia kata la'allakum tattaqun. Kemudian dia tanya lagi, selain pada tu mungkin ada sebab lain. Dia kata la'allakum tattaqun. Pengacara umum kata mungkin kau ada kelebihan dari segi kesihatan ke. Dia kata la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bukan makna tidak ada kebaikan-kebaikan lain, tapi nak tegaskan bahawa puasa ni kita nak membina takwa. Dan takwa ni merupakan benda yang besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, takwa ni ada nilai yang begitu tinggi. Sebab tu kalau kita tengok, banyak ayat Quran berkaitan dengan takwa. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atukum wa yaghfir lakum wallahu. Orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kamu furqan, pembeza. Boleh tahu benda betul dengan benda salah. Rasa berdebar diri kita bila kita buat benda yang Allah tidak redha. Dan kami jauhkan akan dirimu daripada kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Jadi dengan takwa, Allah bagi kita furqan. Allah bagi kita pembeza. Kita ada satu kekuatan rohani kita, nak menahan diri kita daripada melakukan dosa. Rasa kemanisan dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cemas dengan dosa. Ini yang kita perlu daripada kita perlukan duit. Dengan duit, dengan kekayaan, berapa banyak manusia kadang-kadang diselewengkan jiwanya dengan hidupnya memburu ilah-ilah lain, tuhan-tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mana kita tak boleh kaya. Bahkan kata seorang ulama dia kata, orang mukmin sepatutnya lebih kaya lagi. Sebab apa? Kalau orang mukmin kaya, dia akan gunakan kekayaan dia untuk bawa hati-hati manusia balik pada Allah. Tapi kekayaan kalau jatuh pada orang yang fasik, orang yang kafir pada Allah Ta'ala, dia guna untuk apa kekayaan tu? Untuk merosakkan manusia. Tapi kita cerita dalam bentuk bagaimana perlunya kita menjernihkan jiwa kita. Untuk kita rasa yang utama adalah kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita perlu pada takwa. Kalau dengan takwa ni, insya-Allah, dengan kekayaan tu menjadi ladang amal kita. Tapi kalau tanpa takwa, kita takut kekayaan tu akan bawa kita jauh daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah janjikan furqan. Kemudian Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah menyediakan bagi kita kurniaan yang besar. Batu takwa ni merupakan satu bekalan yang sangat penting untuk perjalanan hidup kita yang begitu panjang dan begitu banyak cabarannya. Perjalanan yang pahit dan syuqqah, yang jauh dan juga susah.
Kalau kita tengok dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Nescaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya dan dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan takwa Allah bagi kita cahaya, penyuluh kehidupan sehingga kita sentiasa langkah kita menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang selalu kita dengar, yang selalu digantung di kedai-kedai juga menyebut tentang takwa. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Maknanya siapa yang bertakwa, ja'al lahu makhraja, Allah adakan bagi dia jalan keluar. Jadi kalau makhraj, orang sempit tiba-tiba dia luas. Ataupun lubang biawak pun disebut sebagai makhraja. Biawak, barang pasir dia masuk, ditimbul dalam pasir, dia tinggal lubang sikit. Di bawah tu gelap, kalau dia keluar tu dia akan nampak luas. Kehidupan yang begitu luas. Kalau negara-negara Arab mungkin pintu kecemasan dia tulis makhraja. Bila kebakaran, bila kita boleh sampai pintu, kita tolak keluar tu, kita rasa selamat. Ini makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah adakan baginya makhraja, jalan keluar bagi setiap kesulitan, bagi setiap masalah. Allah bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah rezekikan dia daripada yang tak diduga-duga. Allah bagi. Kadang-kadang orang bergelut berniaga tapi Allah bagi kekayaan daripada jalan lain. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, dia rasa cukup dia tawakal hanya kepada Allah. Innallaha balighu amrih. Dan Allah menyampaikan semua urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah telah tetapkan tiap-tiap sesuatu tu ada kadarnya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Semua dah ada. Ada rezeki kita. Dan tak ada siapa boleh curi rezeki kita. Orang boleh curi duit kita, harta kita. Tapi orang tak boleh curi rezeki kita. Ramadan juga merupakan package untuk qiyamul lail. Untuk kita bangun solat di waktu malam. Dan tentunya lebih special daripada waktu-waktu yang lain. Bagaimana hadis yang kita baca tadi, barang siapa melaksanakan solat malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melaksanakan solat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, nescaya diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi dengan qiyamul lail pertama Allah janjikan pengampunan. Dan ada dua bentuk solat malam yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan. Iaitu solat tarawih dan juga solat witir. Kedua solat ni biasanya dilakukan secara berjamaah dan agar lebih sempurna sebaik-baiknya dikerjakan dengan lengkap bersama imam. Cuma sekarang ni kita lain lah. Dengan suasana ada hari ni mungkin kita terpaksa solat di rumah. Tapi kita boleh berjamaah di rumah. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, solat malam bersama imamnya sampai selesai, maka akan dicatatkan baginya pahala solat satu malam. Di rumah pun tak apa. Kita solat berjamaah sampai habis. Sampai witir. Kita solat berjamaah. Dicatat kita pahala. Soalnya kita solat satu malam. Dan qiyamul lail juga merupakan jalan untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jalan untuk mendapat redha Allah tidak dihampari dengan permadani merah. Tidak ditaburi dengan bunga, dijanjikan dengan berbagai-bagai sanjungan. Sebab tu bila sebut qiyamul lail ini disebut sebagai ladang keikhlasan.
Bila kita bangkit waktu malam seorang-seorang, siapa yang tahu berapa rakaat kita solat. Sebab tu qiyamul lail disebut sebagai ladang keikhlasan. Dia tak sama dua rakaat kita buat waktu malam yang tak ada siapa tengok. Berbanding dengan 20 rakaat ataupun 10 rakaat kita buat di luar yang orang tengok. Mungkin masa tu tidak ada perasaan riak. Tapi bunga tu ada. Bila satu hari jumpa orang tegur kita, hari tu nampak ada kat masjid khusyuk. Tak perasan lalu sebelah. Dia masa tu dia mula keluar buah. Dia rasa solat khusyuk. Kenapa? Amalan sunat yang orang tengok ni, dia walaupun dia tidak ada perasaan riak pada masa tu, tapi bunga-bunga riak tu ada. Tapi yang kita bangkit tengah malam 2 rakaat dan sebagainya, tak ada siapa yang tahu. Jadi maknanya dia merupakan ladang keikhlasan dan juga merupakan saat ghanimah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya di waktu malam terdapat satu saat, tidaklah seorang muslim mendapati saat ini lalu dia memohon kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla, sama ada kebaikan dunia ataupun akhirat, kecuali Allah akan memperkenankannya. Demikian telah terjadi pada setiap malam. Ini kalau bulan-bulan biasa. Bayangkan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita kena rebut peluang juga. Nak bangkit sahur, kita bangkit awal sikit. Dapat 2 rakaat, 4 rakaat. Tahajud kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 2/3 malam, saat yang kita betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Saat yang disebut sebagai ladang keikhlasan. 2 rakaat pada masa ini lain. Dan saat qiyamul lail juga disebut sebagai sarana komunikasi Rabbani. Masa itulah hati kita sebenarnya begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kalau kita perasan kan, kewajipan puasa, kewajipan zakat itu datang kemudian. Tapi daripada awal Rasulullah, Allah bagi kewajipan untuk qiyamul lail. Betul Al-Quran dia mula dengan lepas Iqra, bagi qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai muslimun, bangunlah pada waktu malam. Walaupun sikit, nisfahu. Sebahagian daripadanya, awin qus minhu qalila, atau kurangkan sedikit. Au zid alaihi, ataupun tambah sikit. Waratilil Qur'an dan tartila, dan baca Quran dengan tertil. Ini waktu malam, maknanya Allah jadikan malam ni bukan untuk tidur. Sebahagian untuk tidur, sebahagian lagi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang melihat malam ni untuk tidur saja, maka dia akan tidur seumur hidup dia, sehingga hari dia dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni sebahagian untuk tidur, sebahagian lagi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan juga ada satu package untuk kita dapat didikan dan sentuhan Al-Quran. Lepas tu kita digalakkan membaca Al-Quran, tadarus. Bahkan Allah bagi kekuatan. Berapa ramai yang boleh khatam pada bulan Ramadan. Sedangkan kita ada lagi bulan-bulan lain. Kita tak mampu. Dalam waktu tempoh yang hampir setahun. Tapi bulan Ramadan berapa ramai yang boleh khatam. Kerana dia merupakan bulan Al-Quran. Bulan diturunkan Quran. Dan Allah lapangkan jiwa kita untuk mendekati Al-Quran. Dan kata Dr. Majlil Al-Hilali, dia kata tentang Quran ni, tidak ada didikan, motivasi, taujih ataupun kata-kata yang boleh menandingi Al-Quran daripada sudut bahasa, makna, pengajaran dan sentuhan hati dia. Kita boleh dengarlah pakar motivasi ke, doktor, profesor, tidak ada yang boleh menandingi Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sendiri, kalimah-kalimah itu memberi kesan kepada jiwa kita. Batu kata Al-Maududi, bila Allah firman tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi dia kata ayat ni cerita tentang kegoncangan. Tapi bila kita baca, kita pun rasa kegaran dia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Begitu nada-nadanya memberi kesan kepada jiwa kita untuk merasai hakikat kegoncangan yang sebenar. Syekh Qutb sendiri dia pernah tulis buku tentang seni penggambaran dalam Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni kalau kita memahami kalimah-kalimah dia, kita menghayati makna dia. Kalau kita baca Quran macam kita tengok filem. Ada orang tengok filem sedih dia menangis.
Tengok filem suspend dia cemas. Tengok filem hantu dia rasa takut. Begitu juga orang yang memahami kalimah-kalimah Allah, yang baca makna, dia baca menghayati tafsir dia baca Quran, dia rasa sentuhan Quran. Ada masa dia rasa takut. Ada masa dia rasa teruja, rasa seronok. Ada masa dia rasa cemas. Kenapa? Maknanya dia rasa sentuhan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kalimah-kalimah dia begitu halus. Cuma kadang-kadang kita tidak mendalami. Saya suka bagi contoh. Ini dia beri sendiri oleh Syekh Qutb dalam buku dia tentang surah Maryam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Surah Maryam ni surah cinta. Kisah cinta. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingat tak tentang kisah cinta, kisah kasih Allah kepada hambanya Zakaria. Kalau orang tengok cerita Nustan, drama Korea kan tentang cinta, kan orang sampai mendalir air mata. Tapi sebab kita tak memahami, kita tak rasa menghayati surah Maryam. Tapi bila kita baca tafsir, baru kita rasa betapa syahdunya. Betapa hebatnya cinta Allah pada hambanya. Nabi Zakaria yang berdoa pada Allah tanpa rasa jemu, sambil dia kata, ya Allah, washta'ala ra'su syaiba. Rambut aku dah memancar uban. Ni bahasa Quran. Dia tak kata rambut beruban, rambutnya memancar uban. Kalau beruban saya pun beruban, tapi tidak memancar lagi. Kalau rumah terbakar, mungkin terbakar sikit bahagian dapur. Tapi kalau rumah tu melantur-lantur keluar api, orang akan bayangkan kebakaran yang dahsyat. Nak cerita Nabi Zakaria ni tua sungguh. Wa kanat imra'ati aqir. Dan isterinya pula mandul. Bahasa orang biasa ni tak ada harapan dapat anak. Kan? Dia dah tua sungguh-sungguh tua dah. Tua bangka dah. Rambut memancar uban, isteri pula mandul. Tapi seorang Nabi, kalau kita mendalami sirah Nabi Zakaria, Nabi ni dia perlu anak lelaki untuk menyambung kerja-kerja dakwah. Bukan kerana mesti kahwin dapat anak. Seorang Nabi dia fikir tentang risalah dakwah ni, siapa nak pikul? Kalau bukan anak lelaki dia. Yang akan jadi Nabi, yang akan menggantikan dia. Kemudian bila Nabi pula tak dapat anak, dicerca, diejek, dihina. Nabi apa tak ada anak? Dia satu tekanan yang hebat. Tapi dia tidak rasa jemu, dia doa kepada Allah tanpa rasa putus asa. Kadang macam tu nak tunjuk betapa kasihnya Allah. Allah bagi pula. Allah bagi anak. Sampai dia pun rasa tak percaya. Ya Allah, bagilah tanda. Jadi cerita bagaimana Al-Quran ni merupakan satu kitab yang cukup hebat. Cuma kadang-kadang musuh-musuh Islam telah berjaya menjauhkan kita daripada Al-Quran, sehingga kita Al-Quran itu menjadi begitu asing. Sebab tu bulan Ramadan kita ada banyak masa, insya-Allah dalam PKP ni pula. Mungkin kita ada banyak masa di rumah. Kalau kita tidak rancang betul-betul, rugilah kita. Di bulan Ramadan ni kita target juga di samping kita tadarus, ada banyak masa kita cuba, kita tengok tafsir, kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab tu kata Dr. Majid Hilali, di sudut bahasanya, maknanya, pengajaran, sentuhan hatinya, tidak ada yang boleh menandingi Al-Quran. Sebab tu kalau tengok surah Al-Qiyamah kan, orang nak buat dosa terus, nak buat dosa, dia tanya, bila hari kiamat? Allah tak kata 2020 dan sebagainya. Tapi Allah bagi kalimah-kalimah yang menggegarkan jiwa manusia. Bila hari kiamat, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Bila hari kiamat, bila mata terbelalak. Wa khasafal qamar, bila bulan terhilang cahaya, terpadam cahaya dia. Wa jami'asy syams wal qamar, bila dihimpunkan bulan dan matahari. Kehancuran yang begitu dahsyat. Dan hari itu manusia kata hari, Allah Ta'ala kata kalla la wazar, kamu tak akan dapat lari. Ini gambaran bagaimana Al-Quran menyentuh hati manusia. Sebab itu antara dua faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW, pertamanya adalah pribadi Rasulullah SAW itu sendiri. Yang kedua adalah Al-Quran, yang merupakan mukjizat kepada Rasulullah yang ditinggalkan pada kita umatnya. Dan kita tengok sejarah telah menunjukkan
kita bagaimana satu generasi yang dicorakkan Al-Quran. Daripada masyarakat jahiliah padang pasir yang tak ada nilai, tak ada makan, jadi pemimpin seluruh alam. Zaman Sayyidina Umar sampai kepada Rom dan Parsi. Hasil daripada didikan Al-Quran. Kadang masyarakat yang tidak ada nilai, orang tengok sebagai belalang-belalang padang pasir. Dengan pekat jahiliahnya, anak perempuan di tanah hidup-hidup. Tapi hasil didikan Al-Quran, mereka dibangunkan jiwa mereka. Dengan panduan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Seharusnya jiwa-jiwa kita memberi tumpuan yang tinggi pada Al-Quran pada bulan Ramadan. Dengan masa yang kita ada banyak ni, insya-Allah kita bukan sekadar kita target untuk khatam, target juga untuk kita menghayati makna-makna Al-Quran. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Banna, dia kata walaupun tiap rumah kita ni ada Al-Quran dan masyarakat kita mengagungkan Al-Quran, tapi ada beberapa perkara yang boleh dipertikaikan. Pertama, adakah kita membaca Al-Quran setiap hari? Yang kedua, adakah kita memahami dan menghayati makna Al-Quran? Yang ketiga, adakah kita melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan kita? Jadi walaupun semua kita ada Al-Quran di rumah, tapi persoalan ini boleh dipertikaikan. Setakat mana kita benar-benar membaca, menazimi membaca, menghayati maknanya dan cuba menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya bulan Ramadan ada banyak pakej-pakej lain lagi. Antaranya pakej sedekah. Kita tengok sebentar lalu bagaimana bulan Ramadan juga bulan untuk kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan bentuk sedekah yang biasa dilakukan di bulan ini adalah dengan menyediakan hidangan sahur dan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Bersabda, barang siapa yang menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa, nescaya dia mendapat pahala yang sama dengannya tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi kita beli makanan untuk buka puasa, kita bagi ke orang lain. Kita makan yang sederhana saja, insya-Allah. Tapi pahala orang yang makan buka puasa, makan yang kita bagi itu, kita dapat penuh yang dia dapat tanpa mengurangi pahala dia. Jadi kita nak kena cerdiklah bulan Ramadan ni. Kita cari peluang-peluang untuk kita dapatkan banyak. Jadi sedekah pada bulan Ramadan ni adalah sedekah yang lebih istimewa lagi. Dan terutamanya bila kita bagi, sediakan makanan untuk orang yang berbuka. Dalam PKP sekarang ni mungkin ada pelbagai lapisan masyarakat. Mungkin ada yang terkesan, mungkin ada yang tidak terkesan. Bagi yang tidak terkesan, mungkin Ramadan ni lah masa untuk kita menyumbang pada orang lain. Untuk sama-sama menikmati kemanisan Ramadan, sama-sama bergembira dengan bulan Ramadan nanti. Ramadan juga Ramadan juga dia ada package untuk intikaf. Sebab tu Rasulullah SAW dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut, duduk di masjid ni bukanlah hanya sekadar duduk untuk dalam satu cerita bagaimana Rasulullah SAW bahawa barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian dia solat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. Jadi maknanya siapa yang duduk di masjid daripada subuh, kita tunggu sampai terbit matahari. Kita salat sunat 2 rakaat, salat duha dan sebagainya, kita balik rumah, pahala dia pahala haji dan umrah yang sempurna. Rasulullah SAW ulang 3 kali, sempurna. Itu kalau bulan biasa. Macam mana pula kalau bulan puasa? Jadi mana tentu lebih istimewa. Tapi iktikaf ni bukan duduk termenung saja. Paling kurang kita menghitung dosa-dosa kita istighfar pada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita ambil Al-Quran, kita baca, kita zikir, kita melakukan salat sunat yang sesuai pada waktunya dan sebagainya. Jadi maknanya ini pun package Ramadan, package untuk kita berada di masjid dan juga package untuk kita iktikaf. Kalau iktikaf ni mula lagi awal lah. Daripada malam tu kita boleh iktikaf. Kalau Rasulullah memang dia tak balik lah. Kita ni kalau boleh paling kurang kita jaga 10 yang terakhir tu.
Kalau tak boleh semua pun 10 yang terakhir. Cuma mungkin tahun ni pola izin, mungkin ada beza dia. Kita tak boleh nak pergi ke masjid. Tapi ada pendapat ulama' mungkin boleh tanya pada yang arif lah. Di rumah kita boleh pilih satu tempat yang kita lazimi. Kita salat sunat di situ, salat fardu di situ, kita berjemaah di situ dengan keluarga kita. Ada sebagian pendapat ulama' dia kata boleh kita iktikaf di situ. Ini mungkin boleh tanya kepada yang lebih arif lah. Jadi ada pendapat ulama' begitu. Maknanya dalam sesuai dalam waktu sekarang ni dengan keadaan sekarang ni mungkin lebih sesuai lagi lah. Jadi di rumah kita cari satu sudut. Ruang tamu kita kan sekarang ni tetamu pun tak ada kan di rumah kita kan. Kita kemaskan, kita hiaskan dia. Bukan hias yang membazir lah. Ada Quran di situ, ada mushaf, ada rak dan sebagainya. Kita solat di situ. 5 waktu kita berjemaah keluarga di situ. Dan kalau kita tahajud di situ, baca Quran pun kita baca Quran di situ. Kita boleh insya-Allah kita ni i'tikaf di situ. Di samping juga ada pakej sebagai pakej Ramadan, pakej umrah. Umrah ni pun memang tak boleh jugalah tahun ni pun. Tapi pahalanya umrah pada bulan Ramadan seperti pahala haji. Dan akhir sekali yang jangan kita lupa bila sebut bulan Ramadan ni, dia ada pakej untuk memburu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang Rasulullah sebut. Ila khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya 80 tahun lebih. Kalau malam tu kita tengah solat, kita tengah baca Quran, malam tu malam kita tengah berzikir, seolahnya kita melakukan lebih 80 tahun. Zikir kita, i'tikaf kita dan sebagainya. Jadi maknanya kita nak kena cari ni malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan solat malam pada malam Lailatul Qadar kerana iman dan pengharapan pada Allah Ta'ala, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga selalu berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan memerintahkan malam Al-Qadr. Kalau kita orang Melayu, kita kata malam Lailatul Qadar. Lailah tu malam dah. Malam Al-Qadr. Dan memerintahkan para sahabat untuk mendapatkannya. Bahkan membangunkan keluarganya ketika memasuki 10 malam yang terakhir. Bulan Ramadan juga, pada 10 akhir Ramadan. Supaya mereka mendapatkannya juga. Terutama pada malam tu. Jadi maknanya kita, Rasulullah SAW pun kejut keluarganya dan sebagainya. Kita ni pun kena ada usaha yang sama. Dan memang ada riwayat yang menyatakan bahawa para sahabat pernah diperlihatkan dalam mimpi bahawa malam Al-Qadr ni terdapat pada malam 27. Dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan hadis muttafaq alaih. Tapi kita ni kadang-kadang kita start pun kita tak tahu betul tak betul. Kan kadang-kadang negara sebelah nampak anak bulan, kita tak nampak anak bulan. Contohnya. Jadi kita ambil semua. 10 malam yang terakhir ni kita ambil semua. Dan ada juga sahabat-sahabat tanya, kalau jumpa Lailatul Qadar ni nak baca apa? Ini doa yang Rasul ajar, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul af, fa'fu anni. Ya Allah, Tuhan kami, Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, Kau suka mengampunkan dosa. Fa'fu anni. Ampunkanlah dosaku. Ini kita banyakkan. Banyakkan. Minta ampun kepada Allah di samping kita banyakkan zikir dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Dia merupakan tetamu agung bagi jiwa-jiwa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi dia akan rasa rugi kan jika Ramadan ni berlalu begitu saja. Jadi maknanya Ramadan yang bakal tiba ni kita kena rancang lah. Kita nak kena rancang daripada awal. Dari segi persiapan kita satu. Yang kedua, bila kita berdepan dengan Ramadan nanti, sebahagian-bahagian mungkin kita ada jadual yang bertulis. Supaya kita tidak lalai dan lek.
saling ingat memperingati. Kerana kalau Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ni, kita doa, minta Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kalau kita bertemu pun dengan Ramadan tahun ni, belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi pastikan kita buat persiapan. Dan saya bagaimana saya sebut awal-awal tadi, biar satu Ramadan tu masa untuk kita pecut. Bukan untuk kita warming up lagi dah. Sekarang lah masa untuk warming up. Dan tempoh PKP ni kita boleh puasa sunat Isnin Khamis. Banyakkan puasa sunat. Kita banyakkan baca Quran supaya lidah kita ringan membaca Quran. Kalau satu Ramadan baru nak pegang Quran, kita nak dapat mungkin masuk 3 Ramadan, 4 Ramadan baru dapat dia punya mood untuk kita membaca Al-Quran. Jadi kena rancang pada awal. Dan kalau boleh kita anggaplah ni Ramadan terakhir bagi kita. Kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, macam mana kita nak manfaatkannya seboleh mungkin. Sebagai bekalan kita untuk menghadapi bulan-bulan yang lain. Jadi sahabat-sahabat, maka jadikan Ramadan ini sebagai tempoh untuk dapatkan bekalan untuk menghadapi bulan-bulan yang lain. Di samping minta untuk dapatkan pengampunan dan janji pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam, mungkin itulah saja sebagai sedikit perkongsian. Saya minta maaf, tadi mungkin mula pun lambat. Duk tunggu lama saya pun jadi kelang kabut juga. Ini cuba dengan handphone pula. Handphone mungkin ada yang delay dan sebagainya. InsyaAllah kalau boleh save nanti kita boleh tengok balik. Jadi insyaAllah bila tengok balik dia tak sangkut-sangkut lah. Jadi mungkin ini pun penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita. Kadang-kadang bila sangkut-sangkut macam ni kan, buka laptop tak boleh berfungsi dengan elok. Mungkin kita fikir balik, mungkin kita tak ikhlas, mungkin ada niat-niat lain dan sebagainya. Ini pun sebahagian daripada tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting kita sama-sama harap kita dapat bertemu dengan Ramadan dan saling kita ingat memperingati. Jadi Facebook yang kita ada, Instagram, kita manfaatkan untuk saling ingat memperingati, untuk kita menghargai bulan Ramadan ni. Yang respi-respi itu kita tangguh dululah. Kerana dekat Ramadan dia mari respi untuk 30 hari kan. Hari pertama kan, untuk hari kedua macam-macam lah, 30 hari. Ada respi untuk 30 hari. Itu tak perlu. Kalau boleh Ramadan ni kita makan yang biasa-biasa saja. InsyaAllah bulan Ramadan ni semua sedap. Saya ada rumah kadang-kadang nasi ikan goreng, goreng telur. Bila buka pasal tanya anak-anak sedap kau sedap. Sebab apa? Bila perut lapar ni Allah bagi kenikmatan. Makan apa pun sedap. Dia sekali-sekala tak apa. Banyak-banyak Ramadan ni kita makan yang sederhana. Tak perlu hebat-hebat. Saya pernah pergi satu kedai. Di situ ada jual buku apa? 200 resepi pra Ramadan. Ini hebat orang Melayu ni. 200 resepi pra Ramadan. Bukan bulan Ramadan ni, 200 resepi. Mungkin nak ulang kaji balik resepi-resepi lama dan sebagainya. Jadi kita tak perlu macam tu. Bulan Ramadan bukan bulan makan. Dia merupakan bulan untuk kita beribadah kepada Allah. Dia adalah bulan pengampunan. Dia adalah bulan tarbiyah. Dia adalah bulan rohani. Dia adalah bulan Al-Quran. Dia adalah bulan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ni kita harap Ramadan yang kita dapat ni benar berharga, benar-benar sebagai seorang mukmin muttaqin. Daripada Ramadan ni kita harap kita menjadi jadi mukmin muttaqin sebagai graduan daripada wallahu alam yang baik pada Allah Taala. Kelemahan saya minta maaf pada semua, minta ampun pada Allah Taala. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.